YB, Syari semua kat dalam courtroom kan. Tu orang yang duduk dekat galeri ni. Ada gelak besar lah kat dalam tu kan. Ada gelak besar macam, dia pening sendiri kan. So bila benda tu jadi, saya rasa dalam mahkamah, sebab kita nampak sitting dalam mahkamah apa yang jadi, everybody was very tense tau. Semua orang tense. Kat sini kita ketawa macam tergelak kan. Tapi kat dalam tu semua keras. Sebab saya rasa orang semua faham yang betapa beratnya, bukan betapa berat lah, betapa pendakwaan ni bergantung kepada testimoni-testimoni tadi ni. Hampir sepenuh kes diorang terletak pada testimoni-testimoni ni tadi untuk mengatakan YB Syed Saddiq salah. So pendapat Syari macam mana? Itu yang saya kata tadi, antara kesukaran yang contoh macam Rashid kata tadi, kami yang di dalam kamar mengikuti perkembangan proceeding tu secara live, kami boleh faham details apa yang berlaku sebenar dan apa yang kita kata boleh disangkal. Tetapi orang di luar yang naratif tadi dikontrol tu dengan headlines semua tadi tu, benda tu tak dipaparkan. Jadi orang terlepas bahawa sebenarnya credibility SP 11 dengan 13 ni boleh dicabar disebabkan diorang tak konsisten tu, which is macam pendakwa raya memang terpaksa bergantung kepada dua orang ni. Yang tu yang dicabar tu. Contoh macam kita kata tadi lah, apabila pihak pendakwa raya mengatakan SP ni tak perlu pun di-charge. Tetapi bila nak sabitkan Saddiq ni tadi ke dalam kes tu, dia menggunakan testimoni yang tersebut tu. Dan benda tu sebenarnya tak layers pun, tak direct pun mengatakan Saddiq. Bayangkan dia gunakan tadi alasan, dia kata, takkan kita nak kata diorang ni tak kredibel sebab Saddiq ada hubungan yang baik dengan mereka. Takkan diorang ni berbohong. Macam mana kita sama kita yang baik pun kita boleh bohong. Betul tak? Orang kata kadang-kadang bohong sunat, bohong nak selamatkan diri lagilah satu hal. Kenapa dia boleh gunakan terma, diorang ni berkawan rapat, takkan nak berbohong. Cuma kan saya nak cakap pasal Saddiq ni lah. So saya kenal dia dari dulu kan. Dia ni antara sifat dia, sifat dia yang memang daripada dulu dia ada sifat ni. Kadang-kadang sifat tu orang kata kekuatan dia. Tapi kadang-kadang kita sebagai kawan ni rasa ya Allah geramnya dengan sifat dia. Betul. Ni. Dia sangat pemaaf. Orang tu buat apalah kat dia, dia maafkan. Sebab itulah orang tu buat apa pun, gaduh apa pun dengan dia boleh baik juga dengan orang tu. Itu sifat dia yang bila Datuk Wan sebut benda tu saya tergelak sikit lah. Sebab saya rasa macam dah memanglah dia baik, dia memang gitu. Dia memang orang buat apa dia jadi macam tu lah. Kita yang geram. Betul. Kita tak tahu nak kata dia baik ke, dia naif ke, dia faham ke tak. Sebab antara situasi dia masa kat mahkamah tinggi tu, keputusan dah diumumkan Syed Saddiq bersalah dengan hukuman penjara dan hukuman sebatan. Keluar je pada kamar, saksi yang orang kata throw him under the bus tu, kat luar mahkamah tu peluk dia. Dan Saddiq jadi kaku. Dia tak marah. Dia jadi kaku itu. Itulah dia Saddiq. Orang yang campak dia bawa bas ni pun dia macam okay. Betul, saya ingat saya kat luar mahkamah time tu masa dia keluar untuk buat PC tu kan. Ya. Benda pertama yang dia cakap adalah saya percaya kepada sistem kehakiman kita. Saya akan lawan di mahkamah. Kalau orang lain, kita dah tengok dah politician Malaysia ni berapa banyak dah. Daripada tahun 90-an, 98, 2000, paling latest ni. Bila diorang dijatuhkan bersalah and everything semua, mahkamah tak adil, mahkamah tak betul, mahkamah, semua salah mahkamah. Undang-undang kita yang problem, mahkamah kita yang problem. Tapi YB Saddiq tak ada benda ni. So itu saya rasa adalah salah satu nilai yang kita kena appreciate lah sebagai orang Malaysia. Sebab kadang-kadang geram juga lah nak appreciate benda tu.